Perkataan budaya dikatakan berasal daripada cantuman bahasa Sanskrit dan Melayu iaitu budi dan daya. Perkataan budi ini membawa maksud kecergasan fizikal dan mental, manakala perkataan daya membawa maksud kuasa, pengaruh dan tenaga. Menurut Nik Safia Haji Abdul Karim, jika dicantumkan, budaya membawa maksud tenaga fikiran, usaha rohani yang menggerakkan jiwa. Budaya ini dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu budaya yang bersifat kebendaan dan budaya yang bersifat bukan kebendaan. Antara ciri-ciri budaya ialah boleh dipelajari, boleh dikongsi dan boleh diwarisi. Dalam konteks kepelbagaian budaya ini terdapat 6 elemen utama di dalamnya iaitu agama, bahasa, jantina, tahap intelek, taraf sosioekonomi serta ras dan etnik. Dalam kajian ini kami akan memfokuskan kepada kepelbagaian status sosioekonomi yang terdapat di Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kelas status sosioekonomi merujuk kepada golongan atau kumpulan dalam masyarakat yang berbeza antara satu sama lain atas ciri-ciri tertentu seperti taraf hidup, kedudukan sosial berdasarkan asal keturunan. Kelas sosial bermaksud hierarki atau kedudukan seseorang pada peringkat tertentu dalam masyarakat. Kelas ekonomi pula merujuk secara khusus bagaimana seseorang berpangkat berbanding yang lain dari segi pendapatan dan kekayaan. Dalam konteks ini, status sosioekonomi di Malaysia disusun atau diasingkan mengikut kategori seperti B40, M40 dan T20. Statistik menunjukkan kumpulan isi rumah 2020. Kumpulan isi rumah ini telah dikelaskan dengan menggunakan Had Pendapatan Kumpulan Isi Rumah 2019. Berdasarkan statistik agihan pendapatan bagi tahun 2020 berdasarkan tahun 2019 ini dapat dilihat bahawa bilangan isi rumah B40 iaitu isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM2,500 telah bertambah sebanyak 12.5%. Manakala sebanyak 20% isi rumah daripada kumpulan isi rumah M40 iaitu isi rumah yang berpendapatan di antara RM4,850 sehingga RM10,959 telah beralih kepada kumpulan B40. Kemudian, sebanyak 12.8% isi rumah daripada kumpulan isi rumah T20 iaitu isi rumah yang berpendapatan lebih daripada RM10,960 pula telah beralih kepada kumpulan M40. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa penularan pandemik COVID-19 telah memberi impak luar jangka kepada pendapatan isi rumah dan seterusnya mengubah struktur kumpulan isi rumah. Berdasarkan statistik ini, dianggarkan bilangan isi rumah miskin meningkat kepada 639.8 ribu isi rumah pada tahun 2020 berbanding 405.4 ribu isi rumah pada tahun 2019. Saya student opsi. Saya ingin menemu volunteer berkaitan tentang hal-hal sosioekonomi. Sebelum kita mula, boleh Encik perkenalkan diri? Ya, selamat pagi. Nama saya Walter. Saya bekas pelajar UPSI sini dan umur saya 24 tahun. Saya nak soal Encik. Soalan yang pertama iaitu apakah bantuan kerajaan yang diberikan kepada Encik? Setakat ini saya pernah menerima PKM iaitu Bantuan Kerajaan Malaysia pada tahun 2021. Adakah Encik berpuas hati dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan? Setakat ini apa yang saya dapat dia sangat membantu. Semasa saya belajar di UPSI, saya boleh menggunakan duit tersebut untuk membeli keperluan sebagai pelajar UPSI seperti buku dan membantu saya untuk makan, minuman dan sebagainya. Assalamualaikum Kak, kami daripada UPSI ingin bertanya beberapa soalan kepada Kakak. Sebelum tu, saya perkenalkan nama. Nama saya Rasha Najah binti Umazni. Saya juga pelajar daripada UPSI, daripada SMP Biologi Sen 5. Kebetulan berjumpa di sini. Namanya, adakah
kakak selesa berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling kakak? Buat masa sekarang, saya masih selesa untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling saya. Sebab kita pun hidup dalam masyarakat, so kita kena selesa berkomunikasi dengan mereka. Walaupun diorang pendapatan kawan-kawan kita berbeza. Kalau diorang pendapatan sendiri, saya masih lagi selesa untuk berkomunikasi dengan mereka. Pada pandangan akak lah, adakah kita punya negara ni berkembang status ekonomi? Pada pendapat saya rasa negara kita ni dah berkembang dan maju. Sebab kalau kita tengok daripada segi fasiliti dia, fasiliti dari segi kenderaan, public transport semua pun, so kita tengok makin maju. Tapi cuma sekarang ni masih lagi proses untuk memajukan diri lagi, tak adalah macam maju sangat macam negara-negara luar yang lain. Okey, terima kasih Kak. Sama. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan positif dan negatif kepelbagaian status sosioekonomi negara. Untuk kesan positif yang pertama adalah ancaman negara ancaman terhadap keselamatan negara dapat dikurangkan kerana negara kita memiliki saiz anggota tentera yang besar. Untuk yang kedua pula, negara kita dapat meluaskan pasaran domestik bagi barangan dan perkhidmatan ekoran daripada bilangan penduduk negara kita yang ramai. Okay, kita beralih kepada kesan yang negatif. Untuk pertama, kesannya adalah tekanan terhadap sumber dan ancaman kepupusan atau kehabisan sumber seperti petroleum ataupun biji timah. Okay, untuk yang kedua, ekonomi negara sukar dimajukan. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita mempunyai kadar ataupun tahap pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang berleluasa, wujud persaingan antara satu sama lain dan taraf hidup kita yang serba kekurangan. Cadangan mengatasi kepelbagaian status sosioekonomi. Cadangan pertama adalah kerajaan meningkatkan pembangunan luar bandar bagi mengurangkan jurang ekonomi antara bandar dengan luar bandar. Inisiatif akan diambil untuk menaik taraf infrastruktur dan merancang semula aktiviti ekonomi di kawasan luar bandar serta menambah baik kesaling hubungan antara luar bandar dan bandar. Cadangan kedua ialah mengurangkan ketidaksamarataan pendapatan isi rumah. Usaha mengurangkan ketidaksamarataan pendapatan antara isi rumah adalah penting dalam menangani mencapai pengagihan yang saksama dan memastikan rakyat mendapat manfaat dari pembangunan sosioekonomi. Cadangan ketiga ialah meningkatkan pendapatan isi rumah miskin dan mempertingkatkan dan mempelbagaikan pendapatan. Okey, program kebajikan sosial sedia ada dalam bagi isi rumah miskin tegar dan miskin akan ditambah baik. Bantuan seperti pindahan tunai dan sokongan penjagaan kesihatan akan terus disediakan berdasarkan keperluan. Program kebajikan produktif seperti keusahawanan dan pembiayaan makro akan dipergiatkan untuk menyediakan peluang ekonomi kepada isi rumah miskin. Okay, cadangan keempat ialah menangani peningkatan kos sara hidup dan meningkatkan kuasa beli. Usaha ini untuk menangani peningkatan kos sara hidup dan meningkatkan kuasa beli dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, penguatkuasaan kawalan harga dan perkhidmatan akan dipertingkatkan bagi menangani manipulasi harga.